A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sha'ni kullah. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. InsyaAllah pada tengah hari ini kita masuk pada hadis yang seterusnya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan yaktashiruna. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sembahyangnya, lalu dilihatnya beberapa orang sedang gelak ketawa. Hadis ini pun dalam bentuk cerita, jadi kita baca 2-3 baris kemudian kita terjemah setakat mana yang sempatlah. Baik. Jadi hadis ini daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Abu Sa'id ini Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama sebenar dia adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dan dia ni digelar sebagai mufti Madinah. Salah seorang sahabat yang alim, dalam masa yang sama juga orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di kalangan para sahabat ni taklah semestinya orang itu banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, mengingati hadis-hadis Nabi, maka dialah orang yang paling alim. Tak begitu. Ada orang yang banyak meriwayatkan hadis tapi taklah dia diterkenal sebagai orang yang alim di kalangan para sahabat. Tapi ada juga orang yang tidak banyak mengingati dan meriwayatkan hadis tapi dianggap alim dalam tindak tanduk dia. Seperti mana Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah kita semua tahu dikurniakan oleh Allah ingatan yang sangat ajaib sehingga dia dapat mengingati hadis dan meriwayatkan hadis 5,000 lebih hadis. 5,000 lebih hadis ni tak tahulah nak ingat macam mana, tak tahu. Kita 2-3 hadis pun pening dah. Tu pun ingat orang suruh baca innamal a'malu binniyat tu lah. Tu pun tak habis.
Hadis tu je. Abu Hurairah ni dikurniakan oleh Allah ingatan yang sangat ajaib sehingga dia dapat meriwayatkan sebanyak 5,000 lebih hadis. Tetapi Abu Hurairah tidaklah terkenal sebagai orang yang alim di kalangan para sahabat. Sayyidina Umar Ibn Khattab tidak banyak meriwayatkan hadis. Tetapi di dalam pemerintahan dia terkenal orang yang faqih dalam memerintah. Cuma kerjasama di antara dua aliran yang seperti ini saling memerlukanlah, seperti mana di zaman Umar, bila mana nak menetapkan satu-satu hukum ataupun peraturan-peraturan yang tak disebut secara jelas di dalam Al-Quran, pada awalnya Umar akan merujuk kepada Al-Quran, tapi kalau tak disebut di dalam Al-Quran, maka ketika itulah Sayyidina Umar akan memanggil sahabat-sahabat yang banyak mengingati hadis. Kerana nak buat rujukan dulu tak ada kitab lagi, hadis-hadis duduk dalam kepala para sahabat. Maka pada waktu itulah Umar ni akan bertanya, di kalangan kamu siapa yang mengingati tentang hadis ataupun pernah mendengar Nabi bersabda dalam masalah sekian-sekian. Maka ketika itu akan bangunlah sahabat yang banyak mengingati hadis, seperti mana Abu Musa Asy'ari apa semua akan mengatakan, ya wahai Amirul Mukminin, dalam masalah ini aku pernah mendengar Nabi bersabda sekian-sekian. Bila mana Umar dengar dalam hadis itu, maka Umar menetapkan dan mengistibatkan hukum. Cuma taklah semestinya orang banyak ingat hadis dia tu alim, dan tidak banyak mengingati hadis dia ni tak alim. Cuma Abu Sa'id Al-Khudri ni dua-dua ada pada dia. Digelar sebagai mufti Madinah. Dalam masa yang sama dia juga terkenal orang yang banyak mengingati hadis dan meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh dia ni sebanyak 1,100 lebih hadis, Abu Sa'id Al-Khudri ni. Dan dia lahir 10 tahun sebelum berlakunya hijrah. Maksudnya waktu Nabi sampai ke Madinah untuk berhijrah tu usia dalam 10 tahun lah. Maknanya dia termasuk di kalangan sahabat yang junior juga pada waktu tu. Banyak kisah tentang perihal Abu Sa'id ni. Antaranya ialah kalau kita biasa dengar tentang Waqa'atu Harrah. Ada cerita tak? Ada. Peperangan Harrah. Peperangan Harrah ni kalau nak diulas panjang lah. Cuma watak utama dalam peperangan Harrah ni ialah Yazid bin Muawiyah ketika itu mengerah tentera dia supaya buat serangan terhadap pihak Madinah. Waktu tu berlaku fitnah dan berebut perebutan kuasa, berlaku peperangan di antara sama-sama Islam lah. Maka ketika mana Yazid bin Muawiyah minta bahawa menghantar tentera untuk menyerang pihak Madinah pada waktu tu, Abu Sa'id Al-Khudri masih ada lagi, dan dia mengambil langkah berkecuali. Di pihak Madinah pun dia tak masuk, di pihak Yazid bin Muawiyah pun dia tak masuk. Maka dia ambil langkah berkecuali, dia bersembunyi diri dia di dalam gua. Dan disebut ketika itu tentera Yazid sedang memburu orang yang lari duduk dalam pihak Madinah ni. Tiba seorang pemuda daripada pihak Madinah, dia juga nak sembunyikan diri. Dia masuk dalam gua tu, tiba-tiba dia tengok ada seorang tua sedang bersembunyi. Jadi pemuda ni keluar balik. Bila keluar balik, terserempak dengan tentera Yazid. Lalu tentera Yazid tangkap pemuda ni. Dia nak lepaskan diri dia, dia petik kawan yang ada dalam gua. Jadi pemuda ni kata, aku baru lepas keluar daripada gua ni. Jadi didapati di dalam itu adanya seorang orang tua sedang bersembunyi, dan dia mungkin orang yang penting daripada pihak Madinah. Oleh kerana dia bagi maklumat, maka tentera Yazid lepas pemuda ni, bebaskan. Kemudian orang buru orang tua dalam tu. Abu Sa'id Al-Khudri lah duduk dalam tu. Bila masuk, tengok-tengok ada sungguh. Lalu tentera Yazid keluarkan pedang untuk nak bunuh Abu Sa'id Al-Khudri, dan dia tak kenal itu Abu Sa'id Al-Khudri. Waktu dia menghunuskan senjata tu, Abu Sa'id Al-Khudri ni baca ayat Al-Quran. Dia baca ayat Al-Quran kepada tentera Yazid. Dia kata, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Kata Abu Sa'id, sekiranya kalau kamu panjangkan tangan kamu untuk membunuh aku, nescaya aku tidak akan panjangkan tangan aku untuk membunuh kamu balik.
Maksudnya dia tak lawan lah. Kalau nak kata dia takut, tak takut. Sebab Abu Sa'id Al-Khudri ni selepas daripada peperangan Uhud, selepas pada peperangan tu, hampir ke semua peperangan dia menyertai Nabi SAW. Dulu lagi hebat lah lawan musyrikin apa semua. Tapi dalam soal ni dia mengambil langkah berkecuali. Tapi oleh kerana tentera Yazid nak bunuh dia, dia kata kalau mempanjangkan tangan kamu untuk membunuh aku tidak akan panjangkan tangan aku untuk membunuh kamu balik. Kerana apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Kerana aku takut pada Tuhan sekalian alam. Tapi sekiranya kalau kamu panjangkan tangan kamu untuk bunuh aku juga, aku mengharapkan kamu balik kepada Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa aku dan dosa-dosa kamu, dan kamu termasuk di kalangan ahli neraka suatu hari nanti. Bila tentera Yazid dengar orang tua ni bercakap begitu, bukan cala-cala orang ni. Lalu ditanya, siapa kamu? Maka dia kata, aku adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan, saki-baki sahabat yang masih ada. Bila tentera Yazid ni dengar Abu Sa'id Al-Khudri, dulu hanya kenal nama, kerana mempunyai anak murid yang ramai, dah balik ke tempat masing-masing mengajar apa semua, terutama para sahabat yang terkenal. Kebanyakan orang ni yang berjauhan daripada Madinah biasa kenal nama je lah. Tuan tu tak biasa tengok. Kalau zaman kita hari ni tak pelik lah, Presiden Amerika pun walaupun tak pernah kita jumpa, kenal lah kita muka dia tu. Paling-paling tidak ada akhbar ke media sosial ke, dalam TV biasa keluar. Lalu pada waktu tu dilepaskan, dan dia minta dilepas. Kemudian tentera Yazid minta kepada Abu Sa'id Al-Khudri supaya mengangkat tangan berdoa kepada mereka supaya diampunkan dosa, kerana mereka ini dikerah oleh Yazid bin Muawiyah untuk menyerang pihak Madinah. Dan dikatakan Waqa'atu Harrah ni juga adalah peperangan yang merugikan umat Islam, yang sebahagian besar terkorban dalam peperangan ni adalah penghafal Al-Quran dan orang yang banyak mengingati Al-Quran Karim. Ulama pengkaji sejarah mengatakan tidak syak lagi dalam hal ni, ini adalah sesuatu perbuatan yang kelam oleh Yazid bin Muawiyah dalam sejarah Islam, iaitu dalam peristiwa Waqa'atu Harrah. Adapun tuduhan kepada Yazid bin Muawiyah yang mengatakan dia ni juga terlibat dalam konspirasi untuk membunuh Sayyidina Hussein, itu berlaku kekhilafan di kalangan pengkaji sejarah. Tapi dalam Waqa'atu Harrah ni confirm daripada dia. Wallahu a'lam, dalam hal tu kita tak boleh nak menentu, kerana dia pun juga nama yang besar. Tapi nak ceritanya, dalam Waqa'atu Harrah tu, itu penghujung kehidupan Sa'id Al-Khudri. Selepas daripada berlaku peperangan Harrah, selama 40 ke 60 hari Abu Sa'id Al-Khudri ni meninggal. Meninggal tu bukan kerana kesan daripada peperangan, tapi meninggal kerana usia dia lah. Kerana usia dia. Abu Sa'id Al-Khudri, ayah dia ni masyhur dalam peperangan Uhud, Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ni masyhur dalam peperangan Uhud, yang biasa mungkin kita dengar kisah sahabat yang telan darah Nabi. Dia bila berlaku peperangan Uhud, ayah dia ni syahid dalam peperangan Uhud. Kita tahu dalam peperangan Uhud ni tentera Islam ni kalah. Dan kesan daripada kekalahan itu, Nabi sendiri patah gigi, kemudian cedera pipi. Dan Nabi pada waktu tu pakai topeng besi kerana berlaku hentakan, jadi luka sedikit pipi ni. Jadi bila untuk nak rawat luka yang ada di pipi baginda ni, Malik bin Sinan ni dia hisap tempat luka Nabi ni. Dia hisap. Para ulama berbahas, hisap tu tujuan apa? Tujuan kerana saja ambil kesempatan kerana itu adalah baginda, ataupun tujuan untuk merawat ke apa semua? Sebahagian besar mengatakan untuk merawat, kerana itu kaedah yang ada. Sebab Nabi pakai topi besi, berlaku hentakan, bila luka, bimbang habuk-habuk besi itu masuk dan luka ni dia akan jadi parah lagi. Maka Malik bin Sinan ni dia hisap. Bila dia hisap, Nabi suruh keluarkan balik kesan tu. Suruh kehat balik lah, kata Malik bin Sinan ni telan. Bila dia telan, Nabi bersabda, Nabi kata tak dibakar api neraka batang tubuh orang yang darah dia ni bercampur dengan darah aku, kata Nabi. Jadi fadilat tu boleh pada ayah dia lah. Boleh pada dia. Masyhurlah Malik bin Sinan dalam perang Uhud. Baik. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, satu hari Nabi SAW masuk ke musallah. Musallah ni tempat sembahyang Nabi yang tapak asal masjid Nabi SAW sebelum dibesarkan. Bila Nabi masuk ke tempat sembahyang tu, tiba-tiba Nabi tengok sekumpulan para sahabat sedang duk sembang
sambil gelak ketawa sehingga nak menjerumuh seperti mana berlaku kelaraan. Maksudnya bukan kata sembah, senyum-senyum, suka-suka begitu tak saja dah. Maknanya ketawa dalam keadaan yang lara. Bila Nabi tengok keadaan sahabat tu begitu, maka Nabi bersabda kepada mereka, "Ama innakum law aksartum zikra hazimil lazati la syagalakum amma ara fa aksiru zikra hazimil lazatil maut fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallam." Nabi kata, sekiranya dalam kehidupan manusia ni, kalaulah seseorang itu dapat mengingati perkara yang memusnahkan benda yang dia suka dalam dunia ni, nescaya tidak ada waktu untuk dia ni dalam keadaan yang orang panggil nak bersukaria dalam hidup. Jadi dalam kehidupan kita ni, yang menghalang untuk kita ni nak berhibur, nak apa semua ni, adalah mengingati tentang kematian. Jadi kalaulah kehidupan kamu sentiasa mengingati tentang kematian, tak ada kesempatan untuk kita ni nak bersukaria dalam hidup ni, tak ada. Maka Nabi kata banyaklah, memperbanyakkanlah mengingati perkara yang mati ni. Perkara mati ni. Suruh banyak. Sebab tu ulama kata orang yang banyak mengingati mati ni dia sunat. Kerana banyak mengingati mati dia lebih mendekatkan diri kita dengan Allah. Dan banyak mengingati mati ni juga dia dapat menjadi benteng untuk kita tidak melanggar perintah Allah Ta'ala. Kalau nak bersukaria, tiba-tiba kita ingat mati, happy tak? Jadi tak happy lah. Kalau kata masuk konsert apa semua, nak beribu apa semua, tiba-tiba ingat mati, dia akan jadi potong. Potong. Tapi bagi orang hati yang hidup lah, kalau hati tak hidup, sebut mati pun tak ada apa juga. Tapi banyak mengingati mati ni adalah perkara yang sunat. Setengah orang kita ni banyak ingat mati, kalau disebut mati-mati ni marah pula. Kadang-kadang kita dengar apa ni, cakap kalau saya mati, buat ni, buat tu, buat ni. Kadang-kadang orang rumah marah pula. Mati sungguh kan? Jangan bercakap mati gitu, tak baik, kita sihat lagi. Dia kata tak baik. Banyak mengingati mati tu adalah perkara yang sunat, bukan tak baik. Tak ada keperluan. Dan sebenarnya dalam hidup ni, kalau kita banyak mengingati tentang kematian ni, dia tak ada waktu untuk kita nak lara dalam hidup ni, tak ada. Sentiasa kita ni berfikir, duduk dalam keadaan yang baik. Kerana bagaimana keadaan kita sekalipun dalam hidup ni, Nabi sebut, fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallam fayaqulu ana baitul ghurbah, ana baitul wahdah, ana baitul turab wa ana baitud dud. Sebenarnya dalam hidup kita ni, kubur ni sentiasa memanggil dengan perkataan, si anu bin si anu, aku ni adalah rumah yang asing bagi diri kamu. Hebat macam mana hidup kita berjalan di atas muka bumi ni, kubur sentiasa duk panggil setiap orang, aku adalah rumah yang asing bagi diri kamu, rumah perseorangan bagi diri kamu, rumah daripada tanah, dan rumah yang penuh dengan ulat. Mana hebat macam mana, ramai macam mana keluarga kita, kawan kita. Kadang-kadang hidup seseorang tu, dia hanya mulut dia saja dia boleh harah dan boleh kerah orang kerana ramai pengaruh dia. Tapi ingat, suatu hari nanti berakhir dalam kita berada rumah yang asing, duduk berseorangan, dan rumah daripada tanah. Hebat macam mana rumah seseorang itu berakhir dengan rumah daripada tanah juga. Tak apalah, ada rezeki nak cari rumah besar-besar, tak, nikmatilah. Ya Allah Ta'ala bagi, tak apa, tak menjadi masalah. Cuma dalam hidup kita ni, hebat macam mana, perlu kita ingat kita berakhir dalam rumah yang dibuat daripada tanah tu juga. Di saat Allah Ta'ala bagi rezeki, kita nak menikmati rezeki yang lebih, silakan, tak jadi masalah. Cuma kena jaga hatilah. Jaga hati. Besar macam mana kenderaan kita, kita berakhir dengan wang jenazah juga. Dengan wang jenazah juga. Tak apa nak beli, ada rezeki nak beli kereta mahal, mudah-mudahan dia kereta yang mahal kita beli, kita guna untuk agama kita, untuk manfaat keluarga kita, untuk kepentingan keluarga kita, kita dapat pahala di situ. Cuma kena jaga hatilah. Jaga hati. Nak pakai baju mahal macam mana sekalipun, kita berakhir dengan kain kafan tu juga.
Bukan kata tak boleh pakai baju mahal tu, boleh lah. Tak ada masalah. Ada duit, ada rezeki lagi lebih. Cuma di saat pakai yang mahal tu jangan rasa riak lah diri ni. Orang tanya pasal baju beli sampai 500 ribu ringgit ni. Kita kata takkan nak pakai macam Mamat tu pakai baju tu selekeh begitu. Jadi merendahkan orang lain dan meninggikan diri kita, ditimbul perasaan riak. Tapi orang kata pasal beli baju sampai 1,000 ringgit pakai ni bazir duit. Kita kata baju yang mahal tahan lama. Lagipun dia dicomel, Allah Ta'ala pun suka yang comel-comel, belilah. Ada duit yang lebih aku beli. Tak ada masalah, itu untuk dia. Moga-moga yang dia beli, dia habis duit, dia buat semayang, dia buat tu, dia buat ni munafaat pada diri dia, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dalam agama ni dia kadang-kadang sesuatu benda yang harus, tapi kerana perbuatan hati itu, hukum boleh bertukar menjadi haram di sisi Allah Ta'ala. Tu kena beringat molek dan hati. Saya buat contoh lah, kadang-kadang hukum tu boleh bertukar. Dua orang masuk masjid, cara berjalan sama, sama-sama pakai jubah, masuk masjid yang sama, duduk dalam sah yang sama, cara duduk pun sama, bersela je. Seorang niat iktikaf, seorang tak niat, maka berbeza kedudukan dua orang ni di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yang lihat secara zahir ni sama, masuk pun sama, berjalan pun sama, duduk dalam sah yang sama, masjid yang sama, pakaian pun sama, cara duduk pun sama. Tiba-tiba seorang tu niat beriktikaf, seorang ni tak niat, kedudukan telah berbeza di sisi Allah Ta'ala. Hak ni dapat pahala di sisi Allah. Dua orang yang lintas jalan yang sama, seorang ni niat lintas jalan kerana nak menyeberangi jalan sebelah sana, nak buat urusan dia, urusan kehidupan dia. Tiba-tiba saat dia melintas jalan, na'udzubillah, dilanggar oleh kereta, maka mati dia, meninggal dia itu, mudah-mudahan dapat musibah yang seperti itu diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Seorang ni juga melintas juga jalan yang sama juga, nak menyeberangi jalan sebelah sana, dilanggar oleh kereta sama, cara mati pun sama. Tapi di saat ketika mana dia tu nak melintas jalan, dia niat untuk nak bunuh diri, maka cara mati dia walaupun keadaan sama seperti mana kes pertama tadi, kerana niat tu, maka menjadi haram di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati, soal hati ni lah. Tak apalah nak menikmati, tapi dalam hidup kita perlu tanam bahawasanya berakhir kehidupan kita seperti itulah. Kita berakhir dari tanah, rumah perseorangan, rumah yang penuh dengan ulat. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam hidup ni kadang-kadang kita tengok situasi orang yang sakit, orang apa semua, kita nampak dia je yang nak mati. Sebahagian ada saudara kita apa semua disahkan penyakit sekian-sekian, ada doktor pun bagi tahu dia tak akan sembuh, cuma tunggu masa. Maka bila kita dengar berita yang menyedihkan tu, kita pun tengok macam dia nak mati dah. Nak mati dah lah kawan ni, seorang ni begini dengan penyakit sekian-sekian. Kita nampak dia nak mati. Tapi kadang-kadang orang duduk atas katil hospital ni, 2-3 orang duduk menunggu, jaga dia keluar, berselisih adik-beradik apa semua. Tengok hak duduk atas katil tak mati-mati lagi, hak tunggu dia tu 2 orang dah mati, hak duduk sihat. Kehidupan. Ataupun kita tengok berita orang yang masuk mahkamah didakwa kes membunuh ke 302 ataupun mengedar dadah ke 39B. Hari ni masuklah hukuman gantung. Tapi sebelum ni, macam orang yang dituduh 39B ke 302 ke kes membunuh, sabit kesalahan, dijatuhi hukuman gantung. Kita tengok dalam berita kata, dijatuhi hukuman gantung dah orang ni kerana kesalahan membunuh. Kita nampak dia nak mati dah lah. Buat rayuan apa kalah, buat ni mahkamah persekutuan apa kalah, akhir sekali dia jadi banduan akhir. Sebelum nak digantung tu dia jadi banduan akhir dulu. Duduk menjadi banduan akhir tu selama 2 tahun ke, ataupun tempoh-tempoh tertentu. Tapi kadang-kadang orang yang menjadi banduan akhir ni tunggu tarikh untuk nak gantung tu, nak mati dia tu. Kita duduk kat luar, kita nampak dia nak mati dah. Tapi kadang sepanjang 2 tahun dia duduk, macam-macam berita dia dengar daripada luar. Anak beranak dia mari bagi tahu kat warden, sekian mak saudara dia ni telah meninggal dah, anak saudara dia ni telah meninggal dah. Rupanya orang luar dulu meninggal. Nak ceritanya, kehidupan kita semua ni, apa keadaan kita sekalipun sakit ke, kita terlibat sehat, muda, sebenarnya kita sedang menanti kematian. Tamu-tamu hari dunia hari ini macam-macam.
20 ke 30 tak kira dah. Ni dia. Kerana kubur sentiasa memanggil, si anu bin si anu, aku adalah rumah yang asing, rumah perseorangan bagi diri kamu, rumah daripada tanah, rumah yang dibuat, rumah yang penuh dengan ulat. Kemudian Nabi bercerita pada hadis ni, Nabi kata fa iza dufinal abdul mu'min qala lahul qabru marhaban wa ahlan. Bila mana seseorang ni mati, orang yang baik, yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita orang yang mentaati perintah Allah lah. Berlaku dosa silap dalam hidup ni, andailah berlaku, kita disediakan peruntukan beristighfar, memohon keampunan, taubat. Maksudnya kita lah orang yang hidup ni ada sebut perancangan dalam hidup sentiasa nak mentaati perintah Allah. Soal terlaksana ke ataupun tak terbuat ke apa semua, itu soal yang lain. Tapi nak cerita kita orang mukmin, kita orang yang beriman, dan kita bila mana lakukan kesilapan, kita tahu ada Tuhan yang boleh menghukum di atas perbuatan salah kita, maka kita tak dianggap orang yang derhaka kepada Allah. Maksudnya orang yang jahat dalam hidup ni, orang yang hidup ni sentiasa memikir untuk melakukan maksiat. Kita bukan kata kita ni warak sangat ataupun kita orang yang lebih baik apa semua, tapi hidup kita nak mentaati perintah Allah. Tapi kadang-kadang berlaku juga dosa dalam hidup, salah dalam hidup. Itu normal lah kita sebagai manusia. Tapi orang yang beriman ni, orang yang baik, orang yang tidak mengekalkan, tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil dalam hidup. Tapi kalau berlaku, kita disediakan peruntukan untuk beristighfar, bertaubat, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang beriman lah. Ciri orang yang beriman. Bukan kata sebut orang yang beriman ni maknanya tahap hidup tu cara dia malaikat. Jadi kita nak letak kita di mana? Kita ni semua kira beriman dah. Ada waktu kita duduk, kita dengar, kita mengaji, kewajipan yang Allah Ta'ala letak kita buat. Dalam masa yang sama ada waktu rajin, kita melakukan perkara yang sunat, baca Al-Quran. Tapi kalau berlaku salah silap juga dalam hidup, mohon keampunan daripada Allah. Kerana kita manusia, adalah salah silap. Salah silap kita sebagai manusia ni, kalau nak bilang ataupun nak hitung pada setiap orang, akan jumpa. Tak kira lah ustaz tak ustaz pun, akan jumpa lah dosa kita ni. Kalau nak bilang, nak hitung sungguh lah, dosa kita sebagai seorang suami terhadap isteri mungkin ada, dosa kita sebagai isteri terhadap suami mungkin ada, dosa kita sebagai anak terhadap orang tua kita mungkin ada, ataupun dosa kita sebagai orang tua terhadap anak-anak mungkin ada. Itu baru bercakap soal yang dekat-dekat dengan kita, tak berbahas lagi dah soal muamalat hidup kita apa semua. Banyak lah. Cuma bila kita tahu sedar itu perkara yang salah, mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Maka Nabi sebut bagi orang yang baik, orang yang mukmin ni, di saat ketika mana dia ni meninggal, bila dimasuk ke dalam kubur, maka Nabi sebut kubur akan mengatakan marhaban wa ahlan. Wahai si anu bi si anu, selamat datang. Kubur ni bagi kata-kata aluan, dipersilakan. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Maksudnya marhaban wa ahlan tu begitulah. Dia bila kita pergi satu-satu tempat dan kita disambut dengan perkataan yang indah oleh tuan rumah, perasaan kita ni lain. Nak dibandingkan kita pergi ke satu-satu tempat tak dilayan oleh tuan rumah, perasaan kita lain. Kita pergi kenduri, tuan rumah yang sibuk macam tu duduk tempat kenduri, nampak kita sampai, pergi bertanya khabar pada kita, datang berapa orang, pukul berapa bertolak, jalan jam tak jam, silalah tu, sila ambil makanan, bagi kata-kata aluan. Perasaan kita ni sangat mengembirakan. Jadi kita bila mana meninggal, tinggal dunia ni, habislah tempat kita dunia, kita nak masuk tempat yang baru, tiba-tiba tuan rumah yang kita nak masuk tu, kubur tu, mengatakan marhaban wa ahlan, selamat datang, mari sini. Kata-kata aluan tu, perasaan kita ni sangat lain. Kemudian amma in kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilayya fa iza wulitukal yaum wasirta ilayya fasatarasana aibik. Nabi kata, bila mana kubur mengatakan dipersilakan dengan segala hormatnya bagi orang yang baik ketika mana meninggal, maka tanah akan berkata kepada dia, ketahuilah sebenarnya adalah engkau kepadaku sekasih-kasih orang yang berjalan di atasku.
Tanah ni kata, aku beri kata-kata aluan kepada kamu, ucapan dipersilakan ini, ketahuilah bahawasanya waktu hidup kamu ni, kamu adalah sekasih-kasih orang yang berjalan di atasku dulu. Maksudnya kita duduk berjalan atas tanah ni, kita tak dilaknat oleh tanah. Kerana ada waktu kita ulang-alik ke surau, ada waktu kita ni buat kebaikan, buat kebajikan, menunaikan kewajipan dalam hidup kita. Kita bekerja, cari rezeki yang halal, duduk dengan penuh tawaduk, tidak meninggi dan takabur dalam hidup. Maka tanah kata kepada kita, kamu waktu hidup berjalan di atasku, mu ni adalah sekasih-kasih orang yang berjalan di atasku, kata tanah. Kemudian ketika itulah, oleh itu apabila engkau sampai kepadaku dan diserahkan segala urusan hidupmu kepadaku pada hari ini, kata tanah, kemudian fayattasi'u lahu maddal basar. Tanah kata, oleh kerana hari ini mu tak boleh nak buat apa dah, mu masuk ke tempat aku dan urusan kehidupanmu pada hari ini telah terserah kepadaku, maka lihatlah layananku kepadamu macam mana. Maka waktu tu Nabi kata fayattasi'u lahu maddal basar, dibukakan kubur bagi seseorang yang baik itu seluah mata memandang. Jadi luah. Kerana kubur-kubur ni disebut dalam hadis yang lain, dia boleh menjadi taman kepada taman syurga seseorang, dan kubur ni juga dia boleh menjadi gelung neraka kepada neraka seseorang. Jadi oleh kerana orang yang baik, Nabi kata waktu tu tanah diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejauh mata memandang. Hal ni benda yang gaib lah. Jadi kita nak ukur dengan fikiran kita sehingga tepat dengan akal kita tu tak boleh, sebab benda yang gaib. Nabi sebut begitulah. Setengah orang kadang-kadang dia nak mengkaji dan bertanya sehingga tercapai dengan akal dia apa yang disebut oleh baginda tentang perkara yang gaib ni, dia tak boleh. Setengah orang kata bila mana dibesarkan kubur. Dah kalau dibesarkan kubur orang ni, hak duduk sebelah dia tu nak pergi duduk kat mana? Lepas tu dibesarkan kubur ni sejauh mata memandang. Tanah kubur banyak mana? Dia tanya sampai ke tahap tu, wallahu alam lah. Dalam hal tu benda yang gaib Allah Ta'ala jadikan. Fayattasi'u lahu maddal basar. Kemudian dalam kubur bagi seseorang itu juga wa yuftahu lahu babun ilal jannah. Nabi kata di saat itu kehidupan orang yang baik di dalam kubur ni akan dibuka salah satu pintu daripada pintu syurga. Maknanya dia menghirup udara di dalam kubur dia tu, kehidupan dia di barzah, dia hidu daripada bauan syurga Allah, daripada salah satu pintu daripada pintu syurga. Dibuka direct terus ke kubur bagi seseorang itu. Kemudian fayatihi min ruhiha wa nasimiha wa yashummu min tibiha wa taqarru ainuhu bima yara fiha. Kemudian dia akan menghidulah bau daripada syurga itu, dan dia akan duduk di dalam barzah dia sehinggalah berlakunya hari kebangkitan. Dan sebahagian orang yang dapat nikmat di dalam kubur ini, dia akan minta dengan Allah, ya Allah, percepatkanlah kiamat, kerana tak sabar dah untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kesan daripada bau tu. Kesan daripada bau. Dia ada orang bau ni sehingga dia jadi tak sabar dah. Macam kita kerja letih, perut lapar, tiba-tiba bau satu menu yang kita betul-betul suka, sehingga sampai satu masa tak ada ni nak tukar pakaian kau benda, pakai terus makan je. Kerana kesan daripada bau makanan tu menyebabkan kita jadi tak sabar untuk nak makan. Maka begitulah syurga ni. Dalam keadaan yang begitu nikmat, kita mencium bau syurga, menyebabkan tak sabar sehingga dia berdoa pada Allah, ya Allah, percepatkanlah kiamat. Percepatkan kiamat kerana tak sabar untuk nak masuk syurga Allah. Dan apa yang dia minta tak diberi dan tak dimakbulkan oleh Allah lah. Cuma oleh kerana dia dah duduk dalam keadaan nikmat di dalam kubur dia, maka dia rasa sekejap sahaja perjalanan barzah dia, sedar-sedar dan tahu-tahu dah berlaku dah hari kebangkitan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. 45. Baik. Rekalah. Kemudian Nabi bercerita lagi, reka 2 minit. Wa izadu final fajir, ataupun orang yang jahat. Orang yang jahat ni macam mana? Maksudnya jahat ni orang yang tidak mentaati perintah Allah Taala dalam hidup. Dan kemudian dalam masa yang sama orang yang kufur kepada Allah di saat kematian dia. Bila dia masuk ke dalam kubur, maka Nabi sebutlah marhaban wala ahlan. Kubur ni tak akan beri kata-kata aluan.
Kemudian kubur akan mengatakan, amma in kunta la abghadha man yamshi ala zahri ilayya fa iza wuliyat tukal yaum wasirta ila fasatara sana'ibik. Kubur akan keji pada orang ni, sesungguhnya mu ni adalah sebenci-benci orang waktu berjalan di atas aku. Kerana hidupmu ni sentiasa melakukan kemaksiatan pada Allah, dimaki dan dicaci oleh makhluk yang lain ketika mana saat masuk ke dalam kubur tu. Bayangkan dalam keadaan kita tak ada apa-apa dah, masuk ke dalam kubur dengan kain kafan, keluarga dah balik, hidup-hidup dah balik apa semua, tiba-tiba masuk ke tempat yang baru, dicaci dan dikeji kerana perbuatan yang kita lakukan waktu hidup kita. Kemudian kata Nabi SAW, ketika itulah fayaltaimu alaihi hatta yaltaki wa takhtalifa adla'uh. Nabi kata waktu tu bila masuk dalam kubur akan dihimpit terus. Dalam riwayat yang lain, waktu Nabi bercerita dihimpit tu, Nabi buat begini sehingga tulang rusuk tu berselisih di antara satu sama lain. Kemudian waktu tu juga wa yuqayyidu lahu sab'una tinninan law anna wahida minha nafakha fil ard ma ambata syai'an ma baqiyatid dunya. Bila mana dihimpit saja si mayat ni, kemudian akan dilepaskan dalam kubur dia sebanyak 70 ekor ular. Duduk dengan ular tu lah. Dan satu-satu ekor ular yang dilepaskan itu, bisa dia kalau disembur di atas muka bumi, nescaya tidak akan tumbuh segala tanaman di atas muka bumi ni. Agak ular ni tak perlu nak bisa sangat. Jenis satu binatang yang kita tengok pun geli dah, tak boleh nak duduk. 70 ekor dilepaskan dalam kubur seseorang itu. Kemudian waktu itulah Nabi bersabda, maka di saat itu innamal qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kubur-kubur ni bagi seseorang dia boleh jadi taman syurga pada orang itu, dan kubur ni juga boleh menjadi gelung neraka kepada seseorang itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita daripada golongan yang pertama dan lindungi kita daripada golongan yang kedua, di mendapat azab daripada kubur ketika mana balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam amalan dan setiap kehidupan kita sentiasalah minta ista'izu billahi min azabil qabr, minta dengan Allah Ta'ala berlindung daripada azab kubur. Dan usaha kita yang lain juga dalam hidup kita ni istiqamahlah sentiasa membaca surah Al-Mulk sebelum tidur kita. Baca 30 ayat aja, istiqamah baca sebelum tidur, baca. Itu adalah usaha kita untuk berlindung daripada azab kubur. Dalam masa yang sama sentiasa minta dengan Allah berlindung daripada azab kubur. Terutamanya baca doa selepas daripada kita baca tasyahud sebelum bagi salam. Salah satu 4 doa yang Nabi ajar itu, salah satunya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Sebelum bagi salam tu baca doa tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita semua dan kita termasuk di kalangan golongan yang pertama disebut oleh baginda dalam hadis yang kita baca ni, insya-Allah. Maka sekadar tu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Dan kuliah yang akan datang kita masuk pada hadis yang seterusnya pula.